Yang ni dia kata, tak mau tambah yang ni. Tak mau tambah dah. Lebih pun tak mau. Lebih tak mau, kurang tu. Yang ni yang aku nak buat. Bila dia keluar Nabi kata itu. Kalau dia benar dengan kata-kata dia ahli syurga. Sebab apa? Sebab Nabi bercakap dengan orang dia tak kata pun sebelum kita solat tahajud. Ya. Okay. Jadi dia suruh baca apa yang mudah daripada Al-Quran. Sumarka, kemudian kamu rukuk hatta tatma'inna raki'ah, sehingga tamanina, tenang. Sebab itu rukuk mesti sehingga tenang. Marfa, kemudian kamu bangun hatta taqtadila qa'imah, sehingga kamu berdiri tegak. Tidak. Okey. Masjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian kamu sujud sehingga kamu tenang. Nah, marfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kamu bangun dan kamu duduk sehingga tenang. Masjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujud sekali lagi hingga tenang. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Okey, dan Nabi sebut, kemudian lakukanlah yang demikian dalam solatmu kulliha, seluruh. Nabi ajar bagaimana bersolat. Nah, tuan-tuan dan puan, itu dua hadis dengan satu para sahabat menunjukkan tata cara Nabi bersolat, dan satu Nabi mengajar orang Badui macam mana menyempurnakan solat. Dan selepas dia solat banyak 3 kali dan Nabi kata dia tak sempurnakan solat dan dia belum bersolat. Dan hadis-hadis yang kita bawa daripada mula itu takbiratul ihram sehingga ke taslim merupakan hadis-hadis yang disebut di dalam kitab Al-Albani ini, dan hadis-hadis itu merupakan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Supaya selepas ini bila kita melalui benda ini, kita buat dengan yakin bahawa apa yang kita lakukan adalah merupakan perbuatan yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kemarin bila saya khutbah saya kata, untuk setiap perbuatan itu yang kita buat dalam solat itu, kita boleh secara pasti katakan bahawa perbuatan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama lain tak ada, cuma dalam Islam ada. Cuma dalam Islam saja. Jadi saya akhiri slide saya ini dengan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya terjemahan di situ habis sebut khamsus salawat. 5 solat. Okey, 5 solat iftaradahu azza wa jalla, yang telah difardukan oleh Allah jalla wa ala. 5 solat. Sebab itu kita sadar apa? Solat ni ada yang fardu, ada yang wajib. 5 solat. Sebab itu para ulama hadis dari segi matan mereka tak setuju hadis solat tasbih. Sebab kalau dari segi matan solat tasbih itu hadis kalau tak boleh buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Kalau tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh buat setahun sekali, buat seumur hidup sekali. Fardu tidak? Dari segi matan bunyi dia seolah-olah kena buat kan. Tetapi dari segi matan dia bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain yang sebegini. Sebab apa Nabi sebut khamsus salawatin iftaradahun azza wa jalla. 5 solat yang telah difardukan oleh Allah. Maknanya tak ada lain lah. Sebab itu dari segi matan para ulama hadis menolak hadis solat tasbih. Dari segi matan tertolak. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Dr. Yusuf Qaradawi boleh baca pun dalam internet, bila orang tanya dia solat tasbihan, bagi dia tak ada. Sebab dia kata matan dia bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Sebab Nabi kata solat fardu 5 waktu saja, tak ada lain. Okay, tak ada lain. Betul tuan, kalau itu bukan saja itu komen Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata pelik sebenarnya solat ni. Sebab kafiat dia agak lain daripada solat-solat lainnya. Jadi dia kata solat ni pelik. Dan juga dia tambah dalam tulisan dia kata banyak yang sahih cari yang tak ni sebab apa? Selalu kita sebut kan? Okay. Jadi khamsus salawat iftaradahun azza wa jalla. Okey, 5 solat fardu yang telah difardukan oleh Allah
Man ahsana wudu, sesiapa yang membaguskan, mencantikkan wudunya. Okey, wudu'ahunna, wudu'nya, wa salahunna, dan salatnya, li waqtihinna. Salatnya itu dalam waktu, li waqtihinna. Wa atamma ruku'ahunna, dan dia sempurnakan rukuknya. Okay. Wa sujudahunna, dan dia sempurnakan sujudnya. Wa khusyu'ahunna, dan dia sempurnakan khusyuknya. Dia cakap apa? Kana lahu 'ala Allah ahadun an yaghfira lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada dia apa dia? Keampunan. Allah, bagi Allah janji akan mengampuni dia. Okay. Dan Nabi tambah juga, wa man lam yaf'al, siapa yang tak buat tu, rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, khusyuk tak sempurna ini, okay. Nabi sebut apa? Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allah ahda. Maka janji Allah pada dia ni tiada janji Allah pada dia. Okay. Tiada janji Allah pada dia. Insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah ampun dia. Okay. Wa insya' azabahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia. Tapi kalau yang menyempurnakan solat tadi, janji Allah, Allah akan ampun dosa dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, penting atau tak penting kita belajar berkenaan solat ini dan bagaimana Nabi mendirikan solat dia? Penting. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala menurut hadis yang sahih ini. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara berkenaan dengan sifat solat ini merupakan perkara yang penting. Jadi untuk kita belajar dan untuk itu kita invest sikit lah, kan, untuk kita tahu merupakan sesuatu yang patut kita buat. Saya bukan nak melariskan buku ni, saya tak dapat 1 sen pun kan. Tapi maknanya kita kena belajar untuk solat dengan solat yang sempurna. Benda ni penting. Sebab tu kadang-kadang kata Allah buat tajuk solat, buatlah tajuk lain. Tajuk ini penting untuk kita tahu sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah belajar ni. Saya nak sebut satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 159, juzuk kedua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Apa yang dimaksudkan? Sesungguhnya orang yang menyembunyikan, okay? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna, apa yang telah diturunkan kepada kamu, minal bayyinat, dengan penerangan yang jelas, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma tabayyana lin-nasi bil kitab, dan menerangkan kepada manusia dalam kitab. Orang yang menyembunyikan benda ini, Allah sebut apa? Ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh segala makhluk yang mampu melaknati, mampu melaknat. Jadi kita sampaikan, kita nak membuat, dan saya nak sebut ini tajuk yang kalau kita boleh bincang baguslah. Macam mana kita nak tahu benda itu haram? Macam mana kita nak tahu benda itu sunat? Macam mana kita nak tahu benda itu harus? Dalam Islam dia ada satu tajuk kita boleh pelajari. Macam mana kita nak tahu benda itu haram? Satu, kita tahu benda itu haram bila Tuhan kata haram, Nabi kata haram. Satu, kenyataan jelas. Satu, dia ada hukum. Hukum zina ada hukum